Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Irfan bin Ishaq Awab alias Ishaq Ayub. Nombor metrik 058995. Okey, seterusnya kita akan sambung kepada poin ketiga tadi, iaitu seterusnya adalah poin keempat, iaitu al-bahthu 'anid dawafi' wal asbabi lil mulahafazatiha fi ikhtiyar al-uslub al-ma'alijah. Ia terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu al-aslu fi tashkhis ad-dafi' husnuzan bil muslim. Yang kedua, ikhtiyar uslub al-munasib litashkhis allazi wasala ilaih. Dan yang ketiga, yakhfi ad-da'iyah at-tashkhis fi nafsihi. Iaitu poin keempat ini membincangkan tentang motif dan sebab pemilihan kaedah penyampaian dakwah, kerana kaedah penyampaian kepada orang jahiliah atau mereka yang tidak tahu tentang hal-hal agama berbeza dengan penyampaian kepada orang awam yang sudah biasa dan telah mempunyai asas tentang agama. Begitu juga cara penyampaian kepada orang yang tidak menentang berbeza dengan penyampaian kepada mereka yang menentang dan tidak bertolak ansur. Dan poin ini juga menerangkan perbezaan ini memerlukan pendakwah itu mempunyai pemerhatian untuk setiap situasi tertentu, dan dia mesti mengambil kira syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, asas dalam tujuan berdakwah ini adalah mestilah satu nilai yang baik terhadap umat Islam dan diguruni oleh pihak yang hendak didakwah. Yang kedua, analisis tidak perlu dijelaskan kepada pihak yang didakwah, tetapi cukup disimpan oleh pendakwah itu sendiri, kerana hasil pemerhatian ini tidak dapat dipisahkan dari sisi negatif, sama ada yang boleh disampaikan kepadanya betul ataupun salah. Yang ketiga, pilih kaedah yang betul untuk melakukan analisis sebelum keluar berdakwah. Dan yang terakhir adalah pendakwah perlu memberi perhatian kepada perbezaan situasi dan kaedah dakwah yang bersifat peribadi dan kelompok. Maka kaedah penyampaian dakwah dalam masyarakat Islam tentunya berbeza dengan masyarakat bukan Islam. Okey, kita akan pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu min mazahir al-hikmah fi janibu wasailu ad-dawiyah. Iaitu poin ini terbahagi kepada dua, iaitu fi al-wasailul ma'nawiyah dan fi wasailul madiyah. Apakah itu fi wasailul ma'nawiyah? Fi wasailul ma'nawiyah adalah mazahir al-hikmah fi janibu wasailul ad-dawiyah. Di bawah ini adalah fi wasailul ma'nawiyah. Apa itu? Iaitu kebijaksanaan yang bersifat dalaman, yang bermaksud para pendakwah perlu mempunyai budi pekerti yang mulia dan sifat yang terpuji. Pendakwah perlu mempunyai perhatian dan semangat untuk sentiasa menghiasi diri dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Yang mana poin ini menyebut ihtimam al-a'iyah biha wa harsuhu 'alaiha wa mujahadah nafsuhu fiha. Dan untuk poin kedua daripada bahagian ini adalah ikhtiyar al-khuluq al-munasib lil mawquf al-munasib wa zalika yasibu al-ahwal wal makifi faman wafaq walin ilai syadatu wa unufun. Yang mana pendakwah juga perlu memilih akhlak yang sesuai dengan situasi dan keadaan, dari sifat lembut menjadi keras dan tegas, dan juga dari sifat pemaaf kepada keras dan kuat. Dan Allah telah mencirikan orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, Ashidda 'alal kuffari ruhuma bainahum. Dia bersifat keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama sendiri. Dan juga firman Allah, Azillatil 'alal mu'minina 'azzatil 'alal kafirin. Berlemah lembutlah terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Kebijaksanaan dari sudut fizikal pula, iaitu fi wasailul madiyah, bermaksud penggunaan semua cara yang dibenarkan dan banyak
terdapat pada masa itu tanpa mengira sumbernya. Ini adalah satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rezeki bagi memenuhi keperluan dakwahnya. Seterusnya adalah pendakwah tersebut perlu mengelakkan menggunakan cara yang dilarang kerana ia boleh menjejaskan tujuan dakwah. Selain itu, pendakwah itu juga haruslah menahan diri daripada menggunakan cara yang samar ataupun dikenali sebagai cara yang syubhah antara halal ataupun haram. Pendakwah juga perlu mempunyai ciri-ciri fleksibiliti dan kelonggaran dalam menggunakan media dakwah yang masih dipertikaikan undang-undangnya dalam keadaan memerlukan dan untuk kepentingan umum, dan sewajarnya dielakkan daripada menggunakan cara yang tidak menjadi kebiasaan dalam berdakwah. Akhir sekali, pendakwah itu sendiri wajar untuk meningkatkan mutu dakwah dengan cara yang lebih tinggi daripada apa yang digunakan oleh golongan yang hendak didakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Dan bersiap-siaplah dengan segala kekuatanmu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggurunkan musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan musuhmu. Kita akan pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu min khasais uslubul hikmah, yang bermaksud keistimewaan kaedah penyampaian dakwah dengan cara berhikmah. Ia terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, imkan ta'limuhu wa aktasibuha lianna al-hikmah khuluqu husnun wa sifat karimah yumkinu iktisabiha ka'ayyan sifat min sifati wa khuluqi minal akhlaq. Yang mana kaedah penyampaian secara berhikmah ini boleh diperolehi dan dipelajari kerana kebijaksanaan adalah akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Sifat ini adalah sama seperti sifat yang boleh diperolehi seperti sifat-sifat dan akhlak yang lain dengan kehendak dan kesungguhan hati individu tersebut. Dan Allah berfirman, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah", yang bermaksud dan ajarkanlah kepada mereka kitab dan hikmah. Kemudian dalam sebuah hadis, yuqaddi biha wa yu'allimuha wa aktasibiha, bermaksud baginda melaksanakannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan kita boleh lihat dalam poin yang pertama ini, di antara cara untuk belajar dan memperolehi hikmah ialah yang pertama, membaca Al-Quran dan sunnah Nabi dan perjalanan hidup orang-orang yang mulia serta merenungkannya, berfikir dan meneladani tingkah laku mereka. Selain itu, pendakwah hendaklah bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan mengambil iktibar serta nasihat daripada tingkah laku mereka. Seterusnya, dengan mengamalkannya dan mempraktikannya dalam peluang dakwah, dan perlu dipupuk hatinya untuk menerima sifat ini. Dan akhir sekali adalah para pendakwah perlu memanfaatkan pengalaman berdakwah untuk menambah baik lagi cara mereka berdakwah untuk masa hadapan. Okey, untuk poin yang kedua, iaitu azim asarihi fi dakwah fal da'iyati al hikmah al hakim yusalli ila mali yusalli ilai ghairi, iaitu pengaruh dalam ilmu dakwah ini sangatlah besar dan luas. Maka seorang pendakwah yang penuh hikmah itu akan dapat menyampaikan sesuatu yang tidak dapat disampaikan oleh orang lain, antaranya dengan mendatangkan matlamat dakwah dengan cara yang paling dekat, paling banyak hasil dan paling sedikit kerugiannya. Seterusnya, para pendakwah akan mendekati hati golongan yang didakwah dan dapat menghilangkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, iaitu di antara pendakwah dan juga golongan yang hendak didakwah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idfa' billati hiya ahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim." Yang bermaksud,
tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan, melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan, melainkan orang-orang yang mempunyai bahagian yang besar daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Surah Al-Fussilat ayat 45 dan ayat 46. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.